Okey, kita masuk kepada bab yang seterusnya iaitu bab 6, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh buah. Okey, apa yang kita akan belajar dalam bab 6 ni iaitu yang pertama, apa itu ketaksamaan linear dalam dua pemboleh buah? Macam mana kita nak wakilkan satu situasi dalam bentuk ketaksamaan linear. Lepas tu kita nak buat dan menentukan konjektor tentang titik dalam rantau dan penyelesaian bagi suatu ketaksamaan linear. Okay. So, yang pertama, macam mana kita nak wakilkan situasi dalam bentuk ketaksamaan linear? Kita tengok dekat sini. Yang ni kita pernah nampak dekat lori, setiap lori akan ada benda ni, iaitu BDM BDM berapa kg, PTM berapa kg, ikut pada muatan lori tu. Okay, so BDM ni apa? BDM ni ialah berat dengan muatan. BDM maksud dia berat dengan muatan. Okey. Kemudian BTM ni apa? BTM berat tanpa muatan. Berat tanpa muatan. Okey. So, bila dia bagi BDM, bila dia bagi BTM kat lori ni, maksud dia lori ni maksimum berat lori dengan muatan BDM dia mesti takat 7,500 kg. Macam dalam contoh dalam gambar tu. Kemudian BTM dia berat tanpa muatan. Kalau tak ada barang, berat lori tu akan jadi 3,410 kg. Kita nak tahu berapa nilai muatan. Berapa nilai muatan yang boleh dibawa oleh lori ni. Jadi kita ambil berat dengan muatan, kita tolak dengan berat tanpa muatan. So dia bila lori ni ada barang, berat dia takat 3,500. Kalau tak ada barang, berat dia takat 3,410. So nak tahu berat barang tu berapa? 7,500 tolak dengan 3,410. So kita akan dapat 4,090 kg. Kita akan dapatlah nilai muatan dia ialah 4,090 kg. Kenapa kita nak tahu nilai muatan? Makna dia, bila kita dah tahu nilai muatan ni dekat lori ni, maksimum barang yang dia boleh bawa untuk lori ni, berat dia takat, dia berat maksimum barang ataupun berat maksimum untuk lori ni, barang ataupun muatan lori ni ialah 44,900 kg. Maksudnya dia kena tubuh ataupun barang yang dia boleh bawa adalah paling berat 4,090. Dia 4,090 dan ke bawah lah. Last sekali berat dia mesti takat 4,090 ya, tak boleh lebih. Maksudnya berat maksimum dia tak boleh lebih. Dia kena kurang. Bila kurang, maksudnya kita akan tulis dalam bentuk ketaksamaan macam mana? Kurang dan sama dengan 4,009. Dia kena kurang daripada 4,090 kg lah. Macam tu. Okey, kita tengok kepada contoh. Contoh yang pertama, Taufik ingin membeli beberapa buah buku rujukan dan buku latihan semasa pameran buku diadakan. Taufik mendapati harga sebuah buku rujukan ialah RM14 dan harga sebuah buku latihan ialah RM9. Amount maksimum yang boleh dibelanjakan oleh Taufik ialah RM100. Okey, dia kata buku latihan, buku rujukan adalah harga dia RM14. Dan buku latihan RM dia ialah RM9. Tapi dia tak diberitahu berapa buah buku. So kita boleh letak berapa buah buku rujukan dia beli, kita tak tahu. So letaklah X. Berapa buah buku latihan dia beli, kita tak tahu. So letaklah Y. Asingkan X dan Y. Lepas tu dia kata amount maksimum. Dia ada amount maksimum.
maksimum dia ialah RM100. Dia kena beli buku tu, jumlah buku yang dia beli, jumlah harga buku bagi kedua-dua buku yang dia boleh beli ialah mesti RM100 dan ke bawah. Kurang daripada dan sama dengan RM100. Maksimum maksud dia last sekali harga dia mesti dekat RM100. Tak boleh lebih. Jadi macam mana kita nak tulis, nak wakilkan satu ketaksamaan linear. Dia ada dua pun boleh ubah ni, X dan Y. So kita tulislah 14X. Dapat harga buku 14. Tapi kita tak tahu berapa. Kita tulislah 14X. Tambahkan dengan 9Y. Yang mana harga kedua-dua jumlahkan. Bila kita jumlahkan kedua-dua harga buku ni, jumlahkan pembelian dia, dia mesti kurang dan sama dengan RM100. Maksimum. Bila dia kata maksimum, mesti lebih kecil dan sama dengan. Dia mesti kurang dan sama dengan 100. Macam tu. Okey. Kemudian kita tengok contoh yang kedua. Puan Hidayah ingin membeli beberapa keping poster. Diberi harga sekeping poster kecil ialah RM12.50 dan sekeping poster besar harga dia RM18.50. Peruntukan daripada pihak sekolah ialah RM150. Kita tengok. Dia bagi harga poster kecil. Poster kecil harga dia RM12.50. RM12.50. Lepas tu dia kata poster besar. Poster besar dia harga RM18.50. Tapi dia tak abang berapa keping yang dia beli. Poster kecil X keping. Poster besar Y keping. Maksud dia kata peruntukan. Bila ada peruntukan, maksud dia nilai maksimum. Amount maksimum. Macam contoh yang pertama tadi. Amount maksimum. Maksud dia hanya boleh beli harga dia cecah takat RM150 sahaja. Tak boleh lebih. Tak boleh lebih. Dia 150 dan ke bawah sahaja. Kurang daripada. Mesti kurang dan sama dengan 150. So kita tahulah dia bila dia kata kurang, so simbol kurang dan sama dengan 150. Jadi boleh tulislah dia punya ketaksamaan linear dia, iaitu 12.5 berapa keping? Kita tak tahu. So X 12.5X tambah 18.5X lebih kecil dan sama dengan 150. Okey. Kalau nak tukar kepada pecahan, tak mau tulis perpuluhan, serabut tengok titik-titik ni. Nak tukar dalam pecahan boleh, tak ada masalah. Tekan kalkulator 12.5, tekan kalkulator, kita akan dapat 25.2X. Ganti X tetap tekan. 18.5 kita akan dapat 37/2Y. Bukan X, silap. Ini nilai dia Y. 18.5Y. 37/2Y. Macam tadi lah. Okay, 12.5X. Kita akan dapat 25/2X. 18.5Y. Kita akan dapat 37/2Y. Sama, lebih kecil dan sama dengan 150. Okey, dapat dah dalam bentuk pecahan. Kemudian, tak mau dalam bentuk pecahan, tak mau dalam bentuk perpuluhan. Serabut tengok apa ada per ni. Okey, kita nak tukar kepada nombor bulat. Tak ada masalah. Jadi daripada pecahan ni kita boleh tukar kepada bentuk dalam bentuk nombor bulat. Yang mana kita hilangkan 2. Macam mana nak hilangkan 2? Kita kena darabkan semua ni ketaksamaan linear ni dari depan sampai ke belakang sekali ni. Kita kena darabkan dengan perkali dia yang kat bawah ni, iaitu 2. Darabkan dengan 2. Jadi kita darabkan dengan 2. 25/2 darab 2. 2 dekat bawah ni akan hilang. 2 akan hilang. Dia akan tinggal 25 sahaja. So 25X tambah 37/2 darab 2. Dia akan hilangkan 2. Potong-potong kita akan dapat 37Y. Lebih kecil dan sama dengan 150 kah? Tak, kena darab dengan 2 juga. Sebab apa? Kita nak buangkan 2 kat bawah, kena darab semua sekali daripada depan sampai belakang sekali. Kena darabkan dengan 2. Iaitu 150 darab 2. Kita akan dapat
300. So kita dapatlah satu nilai ataupun ketaksamaan linear dalam bentuk nombor bulat. Itu 25x tambah 37y lebih kecil dan sama dengan 300. Macam tu. Okey, seterusnya kita tengok kepada macam mana kita nak membuat dan menentusahkan konjektor tentang titik dalam rantau dan buat penyelesaian bagi suatu ketaksamaan linear. Okey, bila dia kata ada rantau, maksud dia dekat sini kita boleh tengok y sama dengan mx tambah c ni apa? Persamaan garis lurus. Ini adalah persamaan garis lurus. Yang mana persamaan garis lurus, kita kena tengok nilai M dia, iaitu kecerunan dia. Kalau kecerunan dia positif, maksud dia garis dia tu daripada kanan ke kiri. Maksud dia, kalau ada titik, maksud titik yang pertama ni ada titik di sebelah kanan dan titik yang kedua adalah titik di sebelah kiri. Macam tu. Itu maksud dia, bila nilai M dia positif, garis dia akan daripada kanan ke kiri. Bila ada kanan ke kiri, so dia ada rantau atas dan rantau bawah. Yang mana dekat rantau atas, okey, rantau atas, RA, rantau atas dia hanya yang melibatkan nilai yang maksimum ataupun yang nilai yang lebih besar. Nilai yang lebih besar, simbol lebih besar ataupun lebih besar dan sama dengan. Itu yang berada pada rantau atas. Kalau ada titik dekat rantau atas tu, maksud dia memenuhi ketaksamaan dia yang lebih besar ataupun lebih besar dan sama dengan. Kalau rantau bawah, dia terbaliklah. Kalau atas lebih besar, bawah dia jadi lebih kecil. So, simbol lebih kecil dan lebih kecil dan sama dengan. Macam tu. Okey. Jadi tengoklah bila kalau kata dia suruh lukis satu garis lurus, kita tengok kalau nilai M dia positif, maksud dia garis lurus dia mesti dari kanan ke kiri. Kemudian garis lurus ni terbalik, Y dia negatif, Y dia sama dengan negatif M X tambah C. Kita tengok negatif M ni, nilai M dia ataupun kecerunan dia adalah negatif. Bila kecerunan dia negatif, dia punya garis lurus akan bermula daripada kiri. Jadi titik yang pertama dia akan duduk di sebelah kiri dan berakhir di sebelah kanan. Daripada kiri ke kanan. Macam itulah. Jadi kalau dia suruh lukis satu garis lurus yang mana kecerunan dia adalah negatif. Bila kecerunan dia negatif, maksudnya garis lurus tu akan bermula daripada kiri dan berakhir di kanan. Okay, macam tu. Dan bila dia ada garis lurus adalah rantau. Mana rantau atas ni, kita kata tadi dia untuk yang memenuhi ketaksamaan linear lebih besar ataupun lebih besar dan sama dengan. Kalau rantau bawah dia lebih kecil ataupun lebih kecil dan sama dengan. Okey, untuk rantau macam ni juga. Y sama dengan H. Persamaan dia adalah Y sama dengan H. Yang mana garis lurus dia adalah garis lurus yang mendatar, mengufuk ataupun garis ufuk yang mendatar, garis yang mengufuk. Maksudnya dia tak tegak, dia melintang macam ni. Okey, jadi bila garis yang melintang ni maksud dia garis lurus dia berada pada paksi Y. Maksud dia garis lurus dia dibuat di atas paksi Y. Okey, ni paksi Y, dia duduk di atas paksi Y. Dekat mana tu kita tengoklah. Kalau negatif 1 contoh. Kalau dia bagi Y sama dengan negatif 1. Maksud dia garis dia duduk di atas titik Y yang negatif 1. Y negatif 1. Maksud kita akan buat satu garis lurus yang melintang ataupun yang memotong paksi Y pada titik negatif 1. Jadi bila dia ada satu garis lurus yang melintang macam ni, adalah rantau atas, ada rantau bawah. So rantau atas ni untuk yang memenuhi ketaksamaan yang mana? Yang lebih besar atau lebih besar dan sama dengan. Rantau bawah lebih kecil dan sama dengan. Okey, macam tu.
seterusnya. Yang ni dia menegak pula. Bila menegak maksud dia X sama dengan K. Contoh. Jadi garis lurus dia berada di atas paksi X. Garis lurus ni dia duduk di atas paksi X. Okay, bila garis lurus duduk di atas paksi X, dia akan ada rantau kiri, ada rantau kanan. Rantau kiri, rantau kanan. Jadi macam mana nak tentukan yang lebih besar atau lebih kecil duduk belah mana? Okay, jadi nak tentukan kita tengok. Rantau kanan dia akan untuk ketaksamaan yang lebih besar atau lebih besar dan sama dengan. Manakala rantau kecil, rantau kiri untuk lebih kecil dan lebih kecil dan sama dengan. Sebab apa? Okay, bayangkan contoh. X sama dengan negatif 1. X lebih besar dan sama dengan negatif 1. Contoh. X lebih besar daripada negatif 1. Makna dia, X ni, contohlah ni garis X sama dengan negatif 1 kan. Contoh X, garis lurus X sama dengan negatif 1. Bila dia duduk dekat sini, ni negatif 1 ni, maksud dia bila dia bagi X lebih besar dan sama X lebih besar daripada negatif 1, maksud dia negatif 1 dan seterusnya. Yang negatif 1 apa? 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Macam tu. Negatif 1. Lepas negatif 1 apa? 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. So dia lebih besar. Bila lebih besar, dia akan duduk di rantau kanan. Kalau lebih kecil, dia duduk di rantau kiri. Lepas lebih kecil daripada negatif 1. Negatif 2, contoh negatif 3. Dia akan duduk di rantau kiri. Okey, kita tengok contoh. Contoh yang pertama dia suruh lukis satu garis lurus Y sama dengan negatif 2X tambah 6 untuk negatif 1 hingga positif 5. Lepas tu plotkan titik 1, negatif 2, dia ada berapa titik? 6 titik dan tentukan titik-titik yang diplot tu adalah memenuhi dah ketaksamaan yang diberi. Okey. Yang pertama sekali, kita kena lukis satu garis lurus. Macam mana kita nak lukis satu garis lurus? Okey, dia bagi satu persamaan Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Untuk negatif 1 hingga positif 5. Yang mana bila kita nak lukis satu garis lurus, kita kena ada paling kurang 2 titik. Paling kurang 2 titik iaitu X, Y. Okey, X, Y. Dia ada 2 titik X, Y. Jadi macam mana nak cari nilai X? Macam mana nak cari nilai Y dia? Okey, nak cari dia, kita mula sekali kita buat dulu kotak X, Y. Yang mana kotak dia satu atas X, bawah Y. Jadi X ni kita ambil 2 cukup. Nah, ambil yang paling depan dan paling belakang sekali. Itu negatif 1 dan positif 5. Sebab macam tu. Okey, dah ada nilai X. So, setelah nilai X kita dah negatif 1, kita ada positif 5. Okey, nak cari nilai Y, kita gantikan dia daripada persamaan. So, Y sama dengan negatif 2X. X kita negatif 1. So, darab negatif 1 tambah 6. Negatif 2 darab negatif 1. Negatif 2 darab negatif 1 tambah 6. Kita akan dapat jawapannya positif 8. Maka nilai Y bagi X negatif 1 ialah 8. Okey, macam tu juga kita untuk nilai X yang 5 ni. Y sama dengan negatif 2 darab 5 tambah 6. So, negatif 2 darab 5 tambah 6. Kita akan dapat negatif 4. So, nilai Y bagi X positif 5 ialah negatif 4. Okey, so dapatlah titik yang pertama iaitu negatif 1, X negatif 1, Y positif 8. Titik yang kedua, X positif 5, Y negatif 4. Okey, dah dapat titik. Kita tandakan dekat graf. Nak lukis graf macam mana? Okey, titik yang pertama kita dapat tadi ialah X negatif 1, Y 8. Dan titik yang kedua ialah positif 5,
X positif 5, Y negatif 4. Okey, jadi titik yang pertama kita tanda dulu. Negatif 1, positif 8. So 6, okey, sini 7. So anggaplah sini 8. Dia duduk dua jadual, dua graf blok. Okey, so X negatif 1, Y positif 8. So mungkin titik dia dekat sini. Anggap dia macam ni. Lepas tu titik yang kedua ialah 5 negatif 4. X 5, Y negatif 4. So dekat sini titik dia. Jadi dah dapat dua titik, gariskan. Guna pembaris, garis bagi kena dua titik. Okay. Sebabkan kita tak ada pembaris dekat sini, maksudlah garis kita dia bengkok-bengkok sikit. So kalau guna buku, lukis atas buku, lukis dengan ada pembaris. Lukis dengan garis yang elok lah. Okey, kemudian dah ada garis Y sama dengan, maksudnya ini adalah garis lurus Y sama dengan 2. Negatif 2X tambah 6. Okey, dah dapat satu garis lurus. Baru kita plotkan titik-titik yang dia bagi. Titik yang pertama, ada 1 negatif 2. X 1, Y negatif 2. So dekat sini, titik yang pertama ada X 1, Y negatif 2. Tulislah 1, negatif 2. Kemudian titik yang kedua, 4, negatif 2. Positif 4, Y negatif 2. Dekat sini. X positif 4, Y negatif 2. Kita tulis titik dia. Okey. Kemudian titik yang ketiga, iaitu 0, positif 1. Kosong, positif, X kosong, Y positif 1. So dekat sini. Ini 0, positif 1. Positif. So 0, positif 1. Kemudian titik yang keempat ialah positif 1. X positif 1, Y positif 4. So X positif 1, Y positif 4 dekat sini. So kita tulislah 1, 4. Seterusnya, titik yang kelima, 4 positif 4, X positif 4, Y positif 3. X positif 4, Y positif 3. Dia akan duduk di sini. Itu X positif 4, Y positif 3. Dan titik yang terakhir ialah X positif 6, X positif 2, Y positif 6. Dia akan duduk di sini. So, 2. Bila kita dah ada dah titik-titik ni, baru kita tentukan. Baru kita tentukan yang mana yang duduk di rantau atas, yang mana yang memenuhi persamaan Y sama dengan negatif 2X, dan mana yang memenuhi ketaksamaan Y lebih besar daripada negatif 2X. Dia tengoklah. Kalau dia duduk di rantau atas, itu maksudnya dia memenuhi memenuhi ketaksamaan yang lebih besar. Kalau dia duduk di rantau bawah, maksudnya dia memenuhi ketaksamaan yang lebih kecil. Macam tu. Okay. So kita tengoklah. Dah dapat dia punya titik-titik, dah plotkan titik-titik dia. Okay, kita tengok. Yang memenuhi Y sama dengan 2 negatif 2X tambah 6. Jadi kita dapat apa? Apa titik dia? Kita akan dapat titik 1, 4 dan satu lagi 4 negatif 2. Boleh rujuk balik tengok pada lukisan kita tadi. Okey, yang memenuhi Y lebih besar. Bila lebih besar maksudnya dia duduk di rantau atas. Yang duduk di rantau atas apa dia? Titik apa? Titik 2, 6 dan titik 4, 3. Okey, macam tu. Lepas tu yang memenuhi ketaksamaan Y lebih kecil. Bila lebih kecil dia duduk di rantau bawah. Yang mana? Yang mana satu titik yang duduk di rantau bawah? 1, negatif 2 dan 0, positif 1.
Itulah, nanti kita rujuk balik lukisan. Kita tengok titik mana yang memenuhi ketaksamaan yang diberi. Okey, macam tu. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Dia diberi persamaan linear y sama dengan negatif 3x tambah 6. Dia kata tanpa melukis graf garis lurus, tentukan sama ada titik-titik yang diberi memuaskan persamaan y sama dengan negatif 3x tambah 6 ataupun y lebih besar daripada negatif 3x tambah 6 ataupun y lebih kecil daripada negatif 3x tambah 6. Okey, dia bagi satu titik. Dia kata tak boleh lukis. So, kita kena kira. Macam mana nak kira? Kita ambil dia punya persamaan linear yang dia bagi tu, iaitu y sama dengan negatif 3x tambah 6 dan dia bagi satu titik. Titik dia ialah x2, y 5. X positif 2, y positif 5. Okey, jadi nak kira ni, kita boleh buat satu kotak ataupun buat jadual. Yang mana kita pisahkan x, y dia. Jadi kita pisahkan dia. Kita boleh buat kotak macam ni. So y, dia duduk di belah kiri, x dia duduk belah kanan. So negatif 3x tambah 6. Okay, so kita ambil titik yang dia bagi tu iaitu positif x positif 2, y positif 5. Kita letak pada tempat ikut kawan dia. Contoh dekat sini y. Y dia berapa? Positif 5. So letak 5 kat sini. Negatif 3x tambah 6. So negatif 3. X ni kita gantikan dengan titik yang dia bagi tu. Iaitu X dia apa? 2. Gantikan dia. 2 tambah 6. So negatif 3 darab 2 tambah 6. Kita akan dapat nilai dia kosong. Okay, so kita boleh dapatlah 5 dia lebih besar atau lebih kecil daripada kosong? Lebih besar daripada kosong. Bila lebih besar daripada kosong, maka 5 ataupun titik 25 ni dia memenuhi, dia memuaskan ataupun dia memuaskan. Titik ni memuaskan ketaksamaan yang mana? 2.25 dia memuaskan ketaksamaan y lebih besar daripada negatif 3x tambah 6. Macam itulah kita boleh cari macam mana kita memuaskan dia. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang kedua, dia bagi titik x1, y2. Okay, so kita buat kaedah yang sama. Kita buat jadual. Lepas tu kita pisahkan x, y dia. Okay, kita pisahkan. Y dia duduk di depan, x dia duduk di belakang. Negatif 3x tambah 6. Dia bagi titik x, y dia berapa? X positif 1, y positif 2. So, y 2 dia akan duduk di kawasan, duduk di bawah y. 2 dia akan duduk di bawah y. Okay, 1 ni kita gantikan dengan nilai x yang dekat persamaan. Iaitu negatif 3 darab 1 tambah 6. Okay, negatif 3 darab 1 tambah 6. Kita akan dapat jawapan dia positif 3. So, positif 3. 2, adakah dia lebih besar daripada positif 3? Tak, 2 dia lebih kecil daripada positif 3. Jadi, titik 1, 2 ni, dia memuaskan rantau yang mana? Memuaskan ketaksamaan y lebih kecil daripada negatif 3x tambah 6. Macam itulah. Boleh buat. Jadi, contoh yang ketiga pun sama. Buat jadual. Masukkan nilai x, y dia. Masukkan nilai x, y dia. Y dia duduk di depan, x dia duduk di belakang. 3x tambah 6. Negatif 3x tambah 6. Y daripada titik yang dia bagi, iaitu 9. So, gantikan nilai x kepada persamaan. Negatif 3 darab negatif 1 tambah positif 6. Kita akan dapat berapa? Negatif 3 darab negatif 1 tambah 6. Kita akan dapat jawapan dia 9. So, jawapan dia 9. Kita nak pilih macam ni. 9. So,
9. Y dia 9. X dia pun, persamaan X ni kita pun dapat 9. So dia sama. Bila sama, dia memuaskan. So tengoklah dia memuaskan persamaan apa? Dia memuaskan ketaksamaan Y sama Y persamaan lah. Sebab dia sama. Y sama dengan negatif 3X tambah 6. Macam tu.